Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey murid-murid, kita masih lagi dalam subjek matematik tingkatan 1. Okey, untuk video ini kita akan masuk bab baru iaitu bab 7, ketaksamaan linear. Okey, dalam bab 7, okey, kita akan mempelajari dua subtopik iaitu yang pertama 7.1 ketaksamaan dan 7.2 penyelesaian masalah yang melibatkan ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, untuk subtopik 7.1 ini, cikgu bahagikan kepada dua video ataupun dua penerangan. Okey, penerangan pertama ini cikgu terangkan dahulu standard pembelajaran 7.1.1 iaitu pada akhir pembelajaran murid akan dapat membanding nilai nombor, kemudian memerihal ketaksamaan dan seterusnya menerbitkan ketaksamaan algebra. Okey, nanti untuk subtopik 7.1 yang sama, kita akan lihat kemudian standard pembelajaran 7.1.2. Untuk video ini, kita fokus dulu standard pembelajaran 7.1.1. Okey, kita lihat apa itu ketaksamaan. Okey, baik. Cikgu terangkan nota-nota daripada buku teks. Okey, jadi kamu boleh juga tengok daripada buku teks. Baik, kita lihat apakah ketaksamaan. Okey, dalam kehidupan harian kita, sering membuat perbandingan antara dua kuantiti yang tidak sama nilai. Okey, kuantiti yang tidak sama nilai. Nilai yang berbeza. Okey, kita membandingkan kuantiti itu mungkin dari segi bilangan, harga dia, suhu yang berbeza, saiz yang berbeza, tingginya yang berbeza, jisim yang berbeza dan sebagainya. Sebagai contoh, cuba lihat. Okey, kat sini kita ada telefon pintar. Okey, dua jenama. Yang pertama jenama A dan yang kedua jenama B. Kalau kita bandingkan untuk kedua-dua telefon pintar ini dari segi harganya, okey, untuk A harga dia 1,400. Okey, untuk B harga dia 1,600. Baik, kita buat perbandingan antara dua jenama ini. Kita boleh dapati harga telefon pintar jenama A ini adalah kurang daripada jenama B. Okey, kalau ni 1,400, ni 1,600, 1,400 kurang daripada 1,600. Jadi kita boleh buat kesimpulan kat sini, harga bagi telefon pintar jenama A lebih murah daripada harga telefon pintar jenama B. Okey, ini dari segi ketaksamaan dari segi harga. Tak sama, ketaksamaan. Okey, kalau yang ini pula, kita ada dacing kat sini. Okey, sebelah kiri lebih berat daripada sebelah kanan. Kalau kita lihat, di sini ada pemboleh ubah X dan juga sebongkah warna biru ini jisim dia adalah 50 gram. Jadi kita boleh buat kat sini X tambah dengan 50 gram untuk kuantiti jisim bagi sebelah kiri. Belah kanan ni 80 gram. Baik, kat sini kita lihat dia tak sama dari segi jisim dia. Sebab tu satu lagi berat, satu lagi ringan. Kalau kat sini jisim X tambah 50 gram adalah lebih besar daripada 80 gram. Okey, kalau kita lihat hubungan, hubungan bagi dua-dua situasi ini, kuantitinya tak sama nilai. Maksudnya kuantiti untuk harga jenama A dan B tak sama. Okey, kuantiti untuk jisim bagi dacing di sebelah kiri dan kanan tidak sama. Yang inilah kita kenali dia sebagai ketaksamaan. Tak sama, kita buat perbandingan antara dua ataupun tiga dan hubungannya kita panggil sebagai ketaksamaan. Okey, kalau sebelum ini bab 6 kita belajar simbol kesamaan. Okey, ini simbol kesamaan, namanya kesamaan. Untuk bab 7 ini kita lihat ketaksamaan. Okey. Okey, kita lihat membanding nilai nombor bagi ketaksamaan. Okey. Dalam bab 1, kita telah mempelajari membanding nilai suatu integer dengan integer lain berdasarkan kedudukan integer pada garis nombor. Okey, dalam bab 1, cikgu dah terangkan tentang garis nombor.
Okey, ini garis nombor. Ingat semula ada anak panah kiri dan kanan. Kemudian kita letak integer. Okey, ke kanan integer positif, ke kiri integer negatif. Okey, ini namanya garis nombor. Baik, dalam bab ini kita akan menggunakan garis nombor ini untuk menulis perbandingan. Okey, menggunakan simbol matematik. Dalam tajuk kertas samaan dia ada simbol matematiknya. Baik, kita perhatikan dulu contoh yang pertama ini. Okey. Perhatikan kedudukan pasangan nombor negatif 2 dan 3. Okey, yang warna merah ini negatif 2 dan warna merah sebelah kanan ini positif 3. Ada garis nombor, okey. Kemudian kita perhatikan negatif 2 terletak di sebelah kiri 3. Negatif 2 kiri, 3 sebelah kanan. Baik, kita gunakan simbol kurang daripada. Okey, ini namanya simbol kurang daripada untuk wakilkan hubungan antara negatif 2 dan 3. Okey, jadi kita wakilkan hubungan negatif 2 dan 3 ini, kita tulis sebagai negatif 2 kurang daripada 3. Okay. Ini ayat dia kurang daripada. Kita gantikan dengan simbol matematik kurang daripada begini. Simbol dia ni kurang daripada, maksudnya negatif 2 kurang daripada 3. Kita tulis sebagai negatif 2, simbol ini kurang daripada 3. Okey, kemudian contoh yang kedua. Perhatikan kedudukan pasangan nombor negatif 7 dan negatif 2. Okey, kalau kita lihat negatif 2 terletak di sebelah kanan. Okey, yang ni pula negatif 2 di sebelah kanan negatif 7. Maka negatif 2 ini lebih besar daripada negatif 7. Okay, dalam integer, kita dah buat pembandingan kan nilai integer negatif. Antara negatif 2 dan negatif 7, negatif 2 lebih besar daripada negatif 7. Okay, sebab tu kita letak sini. Negatif 2 lebih besar daripada negatif 7. Jadi kita buat simbol, simbol begini. Okay, ini maksudnya lebih besar daripada. Jadi, kita tuliskan kat sini, negatif 2 lebih besar daripada negatif 7. Okey, kita buat dalam bentuk simbol matematik. Okey, jadi kat sini kesimpulannya, kita boleh katakan yang pertama, negatif 2, yang ni maksudnya apa? Kurang daripada. Simbol ini maksudnya kurang daripada. Simbol ini maksudnya apa? Lebih besar daripada. Okey. Yang inilah dinamakan ketaksamaan. Kita tak gunakan simbol kesamaan. Yang ni. Tak Kita gunakan simbol yang ni, kurang daripada ataupun lebih besar daripada. Dua simbol ini kita gunakan. Okey, cikgu nak ajar macam mana cara nak ingat yang ini simbol kurang, yang ini simbol besar. Okey, kita belajar simbol kurang macam ni kan. Okey. Cara nak ingat, tambahkan tiang pada bucu dia. Okey, ni huruf apa? K. Kita ingat ini ialah kurang. Okey. Kemudian, satu lagi simbol iaitu begini kan. Ini simbol ni kita tambahkan tiang juga kat depan dia. Ini kita panggil dia besar. Ini cara nak ingat. Kalau simbol biru ni ke kiri, kita tambah tiang, kita akan dapat perkataan K. Oh, ini maksudnya simbol ini untuk kurang. Okey, yang ini ke kanan anak panah dia, kita tambah tiang kat sini, dia akan nampak seperti huruf P. Jadi kita ingatkan ini adalah besar. Ini cara kaedah untuk ingat simbol ni apa maksud dia. Okey. Baik, kita lihat soalan seterusnya, contoh seterusnya. Okey, ini contoh. Baik. Isikan tempat kosong dengan simbol lebih besar daripada atau kurang daripada supaya menjadi pernyataan benar. Seterusnya, tulis ketaksamaan bagi setiap pernyataan dengan menggunakan lebih besar daripada atau kurang daripada. Okey, yang pertama, soalan yang pertama, negatif 5/6
negatif 5/6 dan 4. Macam mana kita nak tentukan sama ada dia lebih besar atau kurang daripada? Okey, tengok yang ini dalam bentuk pecahan. Yang ini dalam bentuk integer. Okey, yang ini senang sikitlah sebab kita tahu integer negatif dia kurang daripada integer positif. Okey, jadi ni integer negatif kan? Memanglah jawapan dia akan jadi integer negatif kurang daripada integer positif. Jadi penyelesaian kat sini, okey, untuk A, negatif 5/6 kurang daripada 4. Ataupun kita buat dalam ayat negatif 5/6 kurang daripada 4. Okey, itu saja. Baik, yang ini 4 kuasa 2, apa hubungannya dengan 9? Baik, selesaikan dulu. 4 kuasa 2 bersamaan dengan berapa? Tekankan kalkulator. 4 kuasa 2 sama dengan 16. 4 kuasa 2 bermaksud 4 darab 4. 4 darab 4, 16. Okay, apa hubungannya dengan 9? 16 dengan 9, 16 lebih besar daripada 9. Ataupun kita tulis semula ikut soalan dia. 4 kuasa 2 lebih besar daripada 9. Jadi ayat dia apa? 4 kuasa 2 lebih besar daripada 9. Itu. Okey. Jadi tip Bistari kat sini. Wah, jatuh kalkulator cikgu. Okey, simbol ini bermaksud lebih besar daripada dan simbol ini pula bermaksud kurang daripada. Macam mana cikgu ajar tadi, nak ingat? Okey, kalau macam gini B. Kalau macam gini K, kurang. Okey. Okey, seterusnya kita nak lihat bagaimana memerihal. Okey, kejap. Bagaimana untuk memerihal ketaksamaan dan menerbitkan ketaksamaan algebra. Okey, kita tengok, perhatikan garis nombor di bawah. Okey, kita ada X, ada 4. Okey, ini tadi cikgu dah terangkan tentang ketaksamaan. Kiri kanan ada nombor. Sekarang ni dia kaitkan dengan algebra. Okey, bila sebut algebra, dia ada pemboleh ubah. Pemboleh ubah tu maksudnya huruf lah yang kita tak tahu. Kita wakilkan dengan huruf. Okey. Sebab tu dia tulis sini 4 dan X. Okey, garis nombor ini dia bagi 4X. Maksudnya X ni kita tak tahu. Yang pasti bila sebelah kanan 4, dia mestilah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ke kanan kan? Integer positif. Bagi positif 4 ni ke kanan. Okey. X ni mestilah lebih besar daripada 4. Sebab dia terletak di sebelah kanan. Okey? Garis nombor ini membandingkan 4 dengan suatu nombor lain yang tidak diketahui iaitu X. Kita boleh memerihalkan, maksudnya mengertikan hubungan antara 4 dengan X ni adalah X lebih besar daripada 4. Kenapa? Sebab X sebelah kanan. Kanan lebih besar daripada sebelah kiri. Okey, jadi kita tuliskan X lebih besar daripada 4. Maksudnya daripada simbol ini kita boleh buat X lebih besar daripada 4. Okey. Tu, kita tengok contoh soalan. Dalam garis nombor di bawah, perihalkan hubungan antara X dengan 8 dalam ketaksamaan menggunakan kurang daripada. Okey, kurang daripada. Okey, X dengan 8. Okey. Perihalkan hubungan dia. X kurang daripada, kat sini kita tengok X sebelah kiri. Kanannya sebelah nombor 8. Maksudnya kat sini X kurang daripada 8. X kurang daripada 8. Okey. Terbitkan ketaksamaan algebra. Okey, bila disebut ketaksamaan algebra ni maksudnya kita kena buat ni lah. X kurang daripada 8. Begitu sahaja. Okey, begitu sahaja. X kurang daripada 8. Buat dalam bentuk ayat begini.
Okey, disuruh terbitkan ketaksamaan algebra, kita buat dalam bentuk simbol. Okey, seperti ini. Dah selesai. Okey, kita tengok soalannya. Nota seterusnya, tadi kita dah belajar tentang simbol lebih besar daripada dan juga kurang daripada dua simbol ini. Sekarang ni kita nak kenal lagi dua hubungan. Okey, ini hubungan yang pertama tadi, hubungan kedua. Kita nak kenal lagi dua hubungan, iaitu lebih besar daripada atau sama dengan, kurang daripada atau sama dengan. Okey, tengok simbol ni. Yang pertama tadi kita belajar ni. Yang kedua kita belajar ni. Yang ni cikgu nak terangkan tentang yang ini. Yang ketiga dan yang keempat. Apa beza dia? Tengok ada garisan bawah ini. Okey, kita tengok apa beza dia kan. Okey, mengenal hubungan lebih besar daripada atau sama dengan. Okey, lebih besar atau sama dengan, ini nama dia simbol ni. Dan lagi satu hubungan kurang daripada atau sama dengan. Okey, dia ada tambah sama dengan. Okey, bila ada garisan bawah anak panah ini, kita panggil dia sama dengan. Okey, kurang daripada atau sama dengan. Lebih besar daripada atau sama dengan. Okey, kalau kita lihat di lebuh raya, biasanya kita akan nampak paparan 110 km per jam. Okey, ini adalah had laju bagi pengguna kenderaan di lebuh raya. Maksudnya kita kalau memandu tidak boleh lebih had kelajuan, tidak boleh melebihi 110 km per jam. Baik, V ini mewakili laju. Okey, simbol V ini adalah laju maksud dia. Baik, jadi kat sini kalau kita nak jelaskan, V sama dengan 110 km per jam. Okey, dan V had laju ataupun laju kurang daripada 110. Okey. Kedua-dua kesamaan dan ketaksamaan tersebut boleh digabungkan menggunakan simbol kurang daripada atau sama dengan. Maksud katnya kat sini, laju dia boleh 110 dan juga laju dia mesti kurang daripada 110. Okey. Tengok cikgu cakap. Maksud kat sini, okey, laju boleh sama dengan 110, tetapi dalam pada yang masa yang sama, laju dia mesti kurang daripada 110. Kalau 111, dah tak boleh. Okey, dah kira membahaya. Okey, berbahaya. Maksudnya, tak bolehlah bawa lebih daripada 110. 110 sama lagi. 111 dah tak selamat. Begitu. Baik, jadi hasil daripada gabungan dua simbol ini sama dengan dan kurang daripada, itulah yang terhasilnya simbol kurang daripada atau sama dengan. Ni simbol sama dengan campur dengan simbol kurang daripada, tu yang terhasilnya simbol kurang daripada atau sama dengan. Nampak? Dia jadi begini. Kita boleh menggunakan garis nombor yang mewakilkan hubungan ketaksamaan V kurang daripada atau sama dengan 10. Baik, kalau dalam garis nombor, kita buatkan kat sini 110. Baik, nampak tak garisan yang warna pink ini, dia ke belakang ataupun ke kiri. Ini maksudnya kurang daripada 110. Kemudian, kita lorikkan ataupun bulat dan lorikkan bulatan itu. Maksudnya, kita buat titik hitam kat dalam ni ataupun kita lorikkan dia. Kemudian kita garis lurus bawa ke kiri. Okey, bila ada titik hitam ini ataupun kita lorikkan dalam ini bermaksud dia termasuk nilai 110. Maksudnya kat sini hal laju dia boleh V sama dengan 110 dan juga V mesti kurang daripada 110. Okey, kita lihat seterusnya. Ini kurang daripada atau sama dengan. Okey, sekarang ni kita lihat bagaimanakah kita menggunakan garis nombor untuk mewakilkan laju kenderaan yang tidak mematuhi papan tanda lalu lintas di lebuh raya. Okey, kalau yang tadi, kalau dia patuh pada papan tanda lalu lintas, dia akan mematuhi
kurang daripada atau sama dengan 110. Maksud dia bawa laju sama dengan 110 ataupun V kurang daripada 110. Sekarang ni apa pula kalau tidak patuh? Kalau tidak patuh, dia di sebaliknya lah. Kalau tadi kurang daripada atau sama dengan, yang ini pula dia lebih daripada 110. Okey, kalau lebih daripada 110, adakah dia termasuk nilai 110? Tidak, sebab tadi yang kurang daripada 110 atau sama dengan 110, dia dah termasuk daripada dalam keadaan yang selamat bagi lalu lintas di lebuh raya. Tapi bila kat sini tengok dia bulatkan ini dalam ni kosong. Okey, kalau yang tadi dia bulatkan hitam. Dihitamkan dalam ni, dia bawa ke kiri. Dia tulis kat situ V kurang daripada atau sama dengan 110. Okey, yang ini pula dia bulatkan tapi dia tak hitamkan dalam, maksudnya nilai 110 tak termasuk. Okey, hal laju dia berapa hal laju yang membahayakan? Maksudnya kat sini bermula dengan 111, 112, okey, 113, 114, 115 dan seterusnya. Okey, kalau yang ini yang belakang pula bermula dengan 110, okey, masih selamat lagi. 109 masih selamat. 108 masih selamat. Dan ke belakang lah. Okey, 110 masih lagi selamat lagi sebab kita katakan V kurang daripada atau sama dengan 110. Maksudnya termasuk 110. Tapi untuk simbol ni, dia tak ada simbol yang bawah ni kan, garis lurus ni. Maksudnya dia tak termasuk 110. Okey? Baik, kita tengok contoh. Okey, ini contoh. Fatimah memperoleh upah kerja lebih masa apabila dia bekerja sekurang-kurangnya 9 jam sehari. Jika T ialah bilangan jam sehari bekerja sehari, perihalkan ketaksamaan berdasarkan situasi di atas dengan menggunakan lebih besar daripada atau sama dengan atau kurang daripada atau sama dengan. Okey, dia bagi pilihan sama ada yang ini atau yang ini jawapan dia. Okey, jadi kalau dia kata memperoleh upah kerja lebih masa sekurang-kurangnya 9 jam sehari. Okey, perkataan sekurang-kurangnya ini termasuk tanda bawah ini. Termasuk tanda sama dengan sekurang-kurangnya 9 jam. Maksudnya 9 jam dia akan dapat upah. Okey, kalau 8 jam dah tak dapat upah kerja lebih masa. Okey, sebab itulah dia kata kat sini T bilangan jam bekerja sehari dia lebih besar daripada atau sama dengan. Okey, atau sama dengan 9. Okey, termasuk lebih besar daripada atau sama dengan 9. Maksudnya upah ni akan diberi kalau masa bekerja dia lebih atau sama dengan 9 jam sehari. Kalau kita buat dalam garis nombor, okey, ni garis nombor 6, 7, 8, 9, 10, 11 bermaksud bilangan jam dia bermula dengan 9, kita hitamkan. Sebab apa? Bermula dengan 9 jam, dia dah dibayar gaji dia. Okey? Dia bukannya mula dengan 9.1, tak. 9.1, 92 tu memanglah. Tapi 9, bermula dengan 9 jam je, dia dah dibayar gaji kerja lebih masa. Tapi kalau 8 dah tak lah, sebab dah kurang daripada 9. Okey, jadi kena faham untuk simbol yang baru lagi dua ini, iaitu lebih besar daripada atau sama dengan, yang ini kurang daripada atau sama dengan. Nilai dia kena kira sekali, termasuk sekali. Okey? Okey, jadi itulah kesimpulannya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, cikgu harap kamu ingat maksud bagi simbol-simbol ini. Okey, kemudian kita dah lihat tadi yang ni kurang daripada atau sama dengan. Okey. Jadi nanti dalam latihan kamu kena fahamlah sama ada nak buat simbol lebih besar daripada ataupun kurang daripada. Okey. Okey, itu saja untuk
subtopik 7.1 standard pembelajaran 7.1.1. Okey murid-murid, terima kasih semua. Assalamualaikum.